Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah. Selawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung pembacaan daripada kitab hadis Sunan Tirmizi dan Jami' Tirmizi, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil, namun tidak banyak yang kita sempat nak kupaskan dalam waktu yang ringkas dan masa yang tidak banyak ini. Dan kita nak sambung daripada muka surat 502 pada bab yang ke-8, yang mana kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi tashdid 'inda al-maut. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fi tashdid, berkenaan tentang berat dan pada waktu itu dahsyatnya sakarat indal maut, sewaktu kematian. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada kesakitan-kesakitan dia. Dan ada sebahagian para ulama ada menulis buku tentang kesakitan-kesakitan daripada sakaratul maut. Tolong ambil tisu jap. Ada tak tisu kotak situ? Kalau tak ada, tanya Aliyah. Bab yang ke-88, bab ma jaa fi tashdid 'indal maut, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang kesakitan sewaktu kematian. Riwayat yang 966. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an ibn al-Had an Musa bin Sarjis an al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya pada waktu itu beliau telah berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, wa huwa multabisum bil maut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan kesakitan ataupun sakaratul maut. Minta maaf. Wa indahu, dan di sisi Nabi, qadahun, ada bekas yang di dalamnya terdapat air. Wa huwa yudkhilu bi yadahu, dan baginda memasukkan tangan baginda di dalam bekas yang berisi air tersebut. Thumma yamsahu wajhah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu air tersebut pada wajah baginda. Kata para ulama, pada waktu itu nak mengelak daripada pengsan. Kenapa Nabi menyapu air pada wajah? Nak mengelak daripada pengsan kerana berat dan sakitnya sakaratul maut. Ada juga mengatakan daf'a li hararatil maut, nak menghilangkan kepanasan yang dirasai sewaktu sakaratul maut. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah daku, ala, dalam untuk menghadapi ghamaratil maut, kesakitan sewaktu kematian, wasakaratil maut, dan kedahsyatan sewaktu kematian. Sakaratul maut maksudnya sakit, berat, dahsyat sewaktu menghadapi kematian. Okey, lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah. Ada banyak perkataan yang kita jumpa. Antaranya perkataan al-ghamrah, ghamaratil maut. Maka yang dimaksudkan dengan ghamrah adalah asyiddah, kesakitan, was-sakarat, dan juga pada waktu itu kesakitan. Wal muradu biha,
Yang dimaksudkan pada waktu ini adalah al-masaib, musibah, wa tasydid, dan juga kesakitan, indal maut, sewaktu menghadapi kematian. Berkata para ulama, inna syiddata indal maut, sesungguhnya kesakitan sewaktu menghadapi kematian itu bukanlah tanda sebagai kematian yang buruk, bukan tanda. Sebab Nabi pun menghadapi sakit waktu kematian. Wala takhfif, dan tidak pula keringanan sewaktu kematian sebagai satu tanda yang orang tersebut adalah salih, orang tersebut adalah baik. Bahkan yumkin, ada kemungkinan, asyiddah, beratnya ataupun sakitnya kematian adalah pada waktu itu untuk orang yang soleh kerana nak meninggikan darjatnya. Wa yumkin, dan boleh, as-sahulah, keringanan dan tak sakit sewaktu kematian adalah supaya Allah membalas segala kebaikannya di dunia dan tidak berbaki untuknya sebarang bahagian di hari akhirat. Fi tisu kita mana tisu kotak? Okey. Riwayat yang kata Imam Tirmizi, kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Maka riwayat 967, wa bi ilahi qala hadatsana Hasan bin Sabbah al-Bazzar qala hadatsana Mubashshir bin Ismail al-Halabi an Abdurrahman bin al-Ala an abihi an ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma aghbitu, aku tidak cemburu, aku tidak iri hati. Sebab itu boleh terjemahkan juga, la atamanna, aku tidak berkeinginan, wala afrah, dan aku tidak gembira. Ada banyak terjemahnya, tapi selalunya ghibtah, cemburu dan iri hati. Kata Ummul Mukminin Aisyah, aku tidak iri hati dan cemburu kepada seorang pun bahawa kematiannya adalah mudah, selepas daripada apa yang aku lihat, min syiddati, daripada beratnya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghadapi kematian yang sakit. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan aku telah bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadis ini. Qultu lahu, aku berkata kepadanya, siapakah perawi yang bernama Abdurrahman bin Ala? Maka beliau menjawab, beliau adalah Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj, wa innama, dan bahawasanya, a'rifuhu, aku kenali beliau, min hadzal wajah, daripada sanad ini. Maksudnya kata para ulama, Abu Zur'ah Ar-Razi tidak menetapkan pada waktu itu adakah beliau perawi yang thiqah ataupun sebaliknya. Bab yang ke-9, bab yang ke-9. Riwayat yang ke-968, wa bi ilahi qala hadatsana ibnu Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id anil Muthanna bin Sa'id an Qatadah an Abdullah bin Buraidah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al mu'minu, orang beriman, yamutu, meninggal dunia, bi'arakil jabin, dengan meluahkan keringat pada dahinya. Orang beriman waktu meninggal dunia, pada waktu itu dia berpeluh pada kiri dan kanan dahi dia. Lihat kepada Qawata, berkata Al-Iraqi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para ulama berbeza pendapat tentang maksud orang yang beriman keluar keringat pada dahi dia. Kata Al-Iraqi, mungkin pada waktu itu kerana syiddatul maut, kerana dahsyatnya sakit waktu sakaratul maut, maka pada waktu itu berpeluh. Wakila, pandangan kedua, minal haya, kerana malu. Kenapa malu? Li'annal mu'min, kerana orang yang beriman, idza ja'atuhul busyra, apabila datang kepadanya berita gembira, maka pada waktu itu dalam keadaan dia banyak dosa, maka pada waktu itu dia berasa malu dengan Allah. Maka pada waktu itu ada mengatakan, sebab itu orang yang meninggal dunia berpeluh dahinya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lihat pula syayakha. Maka syayakha pada baris yang pertama, kenapa berpeluh? Maka ada yang mengatakan pada waktu itu yahtamilul haqiqah, memang betul-betul akan nampak peluh pada dahi dia, bahawa itu adalah tanda keimanan seseorang bila meninggal dunia akan berpeluh pada waktu itu, berkeringat dahi dia. Ini pandangan yang ketiga. Wa yahtamilul majaz, dan ada pada waktu itu mengambil maksud bukan peluh betul-betul tetapi secara majazi. Apakah maksudnya? Kinayatun anin nadamah, maksud yang bagi lil mukmin, selayaknya untuk orang beriman ketika mana pada waktu itu dia nak meninggal dunia, nadiman ala dzunub, dia kena menyesal pada dosa-dosanya. Maka ini juga ada pandangan yang keempat,
Dan ada banyak lagi pandangan yang lain. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Berkata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah hasan. Telah berkata sebahagian ulama hadis, kami tidak mengetahui untuk Qatadah terdapatnya simak daripada Abdullah bin Buraidah, perawi yang sebelumnya. Bab yang ke-10, riwayat 969. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abu Ziyad wa Harun bin Abdullah al-Bazzar al-Baghdadi qala hadatsana Sayyar bin Hatim qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala, telah masuk menziarahi ala syabin, seorang pemuda, wa huwa bil mauti, dalam keadaan pemuda tersebut sedang menghadapi sakaratul maut. Faqala, maka Nabi bertanya, kaifa tajiduka, bagaimanakah kamu mendapati diri kamu? Maka berkatalah pemuda tadi, wallahi, demi Allah, inni arjullah, aku berharap kepada Allah, aku berharap dalam kurungan kepada rahmat Allah, arju ay rahmat Allah, wa inni akhafu, dan aku takut, dhunubi, akan dosa-dosaku. Bila Nabi mendengar sabda Nabi, la yajtami'an, tidaklah berkumpul dua sifat ini. Apakah dua sifat? Takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Maka sabda Nabi, tidaklah berkumpul dua sifat ini pada hati mana-mana hamba, fi mithli hadzal mautin, pada keadaan yang seperti ini, iaitu sakaratul maut, kecuali Allah akan menganugerahkan kepadanya ma yarju, apa yang diharapkan, wa amanahu, dan Allah akan mengamankan dia mimma, daripada apa yang yakhafu, dia takut. Maka sebab itu yang kita boleh belajar daripada sini, sewaktu sakaratul maut ataupun kesakitan yang membawa kepada kematian, sunnah pada waktu itu untuk ada perasaan berharap kepada rahmat Allah walaupun teruk macam mana pun kita. Dan yang kedua, kena ada perasaan takut terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sabda Nabi, orang yang ada dua sifat ini pada waktu sakaratul maut, Allah akan amankan dia daripada ketakutan, dan Allah akan pada waktu itu kurniakan kepadanya rahmatnya. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis gharib, dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian mereka hadis ini daripada Thabit daripada Nabi SAW, namun secara mursal. Buka balik muka surat sebelum ini, maka dalam sebahagian cetakan kitab yang lain, yang bawah tu, yang tengah-tengah tu, maka ada beberapa penambahan. Maka ada dua riwayat yang ada dalam cetakan yang lain, tak ada dalam cetakan penulis, namun penulis turut sertakan. Kita baca je sebagai keberkatan. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin al-Hasan qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Husam bin al-Misk qala hadatsana Abu Ma'syar an Ibrahim an Al-Aqamah qala, daripada Al-Qamah beliau berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, inna nafsal mu'min, sesungguhnya roh orang beriman, takhruju, akan keluar, rashhan, dalam keadaan berpeluh, wala uhibbu, dan sabda Nabi, aku tidak suka mati seperti matinya keldai. Maka dikatakan, apakah itu matinya keldai? Maka mautul faj'ah, mati secara tiba-tiba. Mati secara tiba-tiba adalah mati yang pada waktu itu tidak disukai oleh Nabi SAW mengikut riwayat ini. Kemudian bab yang seterusnya, jumpa ke tak? Wa bi ilaihi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Mubashshir bin Ismail al-Halabi an Tamam bin Najih an al-Hasani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min hafizaini rafa'a ila Allah ma hafiza min lailin aw naharin fayajidullaha fi awwalis sahifah wa fi akhiris sahifah khaira illa qala Allah ta'ala ushidukum anni qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafai sahifah. Maka ini adalah kepentingan untuk kita jaga amalan pada waktu pagi dan petang, kerana pada waktu pagi dan petang dibawa amalan kita menghadap Allah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah ma min hafizaini, tidaklah dua malaikat penjaga, rafa'a, yang membawa naik ke bertemu Allah, ma hafiza, apa yang mereka telah ingat ataupun dalam kurungan mereka telah tulis dan catat daripada malam ataupun siang, fayajidullaha, maka Allah mendapati pada permulaan buku catatan amalan dan pada pengakhiran buku catatan amalan kebaikan,
khaira kebaikan, kecuali Allah akan berfirman, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah mengampunkan terhadap hamba-Ku ma baina, apa yang terdapat di antara kedua buku catatan ini. Maksudnya bila malaikat dia akan tukar shift waktu subuh dan waktu asar. Maka bila waktu subuh, pada waktu tu orang tersebut tengah solat, pada waktu asar tengah solat. Maka bila pada waktu itu dibuat begitu, Allah ampunkan apa yang ada di antara keduanya. Jom kita lihat pada bab yang ke-11. Bab yang ke-11, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi karahiyatin na'i, pada makruhnya untuk menghiburkan kematian. Apakah jenis kematian yang tak boleh dihiburkan? Adakah kita tak boleh nak maklumkan dalam grup WhatsApp bahawa ada orang meninggal dunia? Tak, bukan maksud begitu. Adakah tak boleh pada waktu itu nak maklumkan rumah ke rumah bahawa jiran meninggal dunia? Tak, bukan begitu. An-na'i maksudnya adalah ikhbarul maut, memaklumkan kematian. Tapi apakah kematian yang pada waktu itu tidak boleh dihiburkan? Lihat kepada Arafah dulu. Pada baris yang pertama, yang dimaksudkan di sini adalah al-ghulu alladhi kana fil jahiliyah, melampau-lampau seperti mana yang menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah. Apa yang mereka buat bila nak maklumkan ada kematian? Min iqadin nar, mereka nyalakan api. Maka dinyalakan api. Zaman dulu, zaman kita dekat kampung-kampung setiap petang nyalakan api sebab nak bakar sampah. Tapi orang dulu nyalakan api nak menggambarkan adanya kematian. Maka itu tak boleh. Wa iqamah naqah ala qabrih, mendirikan unta dekat sisi kubur untuk tempoh yang lama. Maka itu tak boleh. Wa qiyamin naihat, mengupah wanita-wanita yang pada waktu itu meratap. Maka itu tak boleh. Maka an-na'yu yang macam itu tidak boleh. Sebab itu lihat kepada Syaikha, apakah maksud an-na'yu? Na'yu yang tak boleh, an-na'yu maksudnya mengkhabarkan kematian. Na'yu yang tak boleh adalah na'yu ahlil jahiliyah, menghebohkan kematian mengikut cara jahiliyah. Maka apa yang mereka buat? Wa huwa an yunadi bi sautin anda, maka akan ada penyeru dengan suara yang sangat kuat, ya sayyidah, ya mun'imah, wa jabalah, wa ghairi hadza. Maka bila ada kematian pada zaman jahiliyah, akan ada orang yang dibayar pada waktu itu untuk buat-buat sedih. Dibayar pada waktu itu untuk buat-buat sedih. Maka dia pun datang daripada mana-mana tah, yang mana bukan keluarga dia pun. Maka dia pun akan meratap. Dia kata, ya sayyidah, wahai tuanku, ya mun'imah, wahai orang yang memberi nikmat kepadaku, wa jabalah, alangkah besarnya musibah umpama gunung yang menimpaku, dan sebagainya. Maka ini tak boleh, kerana ini tidak termasuk dalam syariat Islam pada waktu itu nak meratap dan sebagainya. Maka kata, dan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan ada pun pada waktu itu mengkhabarkan kematian, wa amman na'yu, ada pun nak memaklumkan kematian, itu adalah boleh. Seperti an yukhbira rajul, seseorang itu memaklumkan jiran dia bahawa ada orang meninggal dunia pada hari sekian-sekian, maka hadirlah. Maka fala ba'sa, itu tidak ada masalah. Ataupun dalam grup WhatsApp, ataupun dalam pada waktu itu melalui Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, maka tak ada masalah. Yang tak bolehnya melampau-lampau. Jelas ke jelas? Riwayat 970. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani in qala hadatsana Abdul Quddus bin Bakr bin Khunais qala hadatsana Habib bin Sulaim al-Absi an Bilal bin Yahya al-Absi an Huzaifah radhiyallahu taala anhu qala idza mittu, kata Huzaifah bin Yaman, apabila aku meninggal dunia, fala tu'zinu bi ahad, maka janganlah maklumkan tentang kematianku kepada sesiapa. Fa inni akhafu, kerana aku risau ianya termasuk dalam an-na'yu, mengkhabarkan tentang kematian. Dan sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang, anin na'i, daripada mengkhabarkan tentang kematian. Tapi yang dimaksudkan pada waktu itu adalah style jahiliyah, Arab jahiliyah. Adapun seperti yang zaman kita, maka tidak ada masalah. Riwayat 971. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi qala hadatsana Hakam bin Salmin wa Harun bin al-Mughirah an Anbasah an Abi Hamzah an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iyyakum wan na'ya, jauhkanlah diri kamu daripada menghiburkan kematian dalam kurungan mengikut cara jahiliyah. Fa inna na'ya, kerana menghiburkan
menghebohkan kematian termasuk daripada amalan jahiliyah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wan na'yu, yang dimaksudkan dengan an-na'yu adalah azan, pemakluman, pengkhabaran bil mayyit, tentang kematian. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi qala hadatsana Abdullah bin al-Walid al-Adani an Sufyan ats-Tsauri an Abi Hamzah an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu taala anhu nahwa wa lam yarfa'hu, namun sanad ini hadis tersebut tidak dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yadhkur, dan mereka tidak sebut padanya wan na'yu adzanun bil mayyit, dan an-na'yu adalah pemakluman, perkhabaran tentang kematian. Dan wahadha, riwayat yang terbaru ini adalah lebih sahih daripada periwayatan Ambasah daripada Abu Hamzah, dan Abu Hamzah nama penuh beliau adalah Maimun al-A'war. Walaysa huwa bil qawi, beliau bukanlah seorang perawi yang kuat di sisi ulama hadis. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang gharib wa qad kariha, dan sungguh mengatakan makruh sebahagian ahli ilmu an-na'ya, tentang pemakluman kematian. Wan na'yu, dan an-na'yu yang dimaksudkan di sini di sisi mereka ayyunada, pada waktu itu diseru pada manusia bi anna fulanan, bahawa sesungguhnya fulan bin fulan telah meninggal dunia, liyashhadu, maka hendaklah kamu hadir jenazahnya. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebahagian ahli ilmu berkata, la ba'sa, tidak menjadi masalah, bi an yu'lima ar-rajulu, bahawa seseorang itu memaklumkan qarabatahu, ahli keluarganya dan saudaranya tentang kematian, tak ada masalah. Waruya, dan diriwayatkan daripada Ibrahim annahu qala, la ba'sa, tidak menjadi masalah, bi an yu'lima ar-rajul, bahawa seseorang itu memaklumkan ahli keluarganya tentang kematian. Yang tak bolehnya adalah over dan melampau-lampau seperti mana yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Bab yang ke-12, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, an-nasabra, sabar yang sebenar-benarnya. Sabar yang sebenar-benarnya, bila yang dikira sebagai betul-betul sabar adalah fi sadmatil ula, pada pukulan pertama musibah. Itu sabar yang sebenar-benarnya. Bila dah seminggu berlalu baru nak sabar, maka itu sabar. Tetapi bukanlah yang dimaksudkan dengan ganjaran yang besar dengan sabar. Maka sabar yang diambil kira adalah pada pukulan awal, pada permulaan musibah. Riwayat yang ke-972. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laitsu an Yazid bin Abi Habib bin Sa'd bin Sinan an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sabru, sabar, fi sadmatil ula, pada pukulan pertama musibah. As-sabar adalah fi Atika call balik. Ya. Maka minta maaf, afwan. Maka sabda Nabi, as-sabru, sabar adalah pada pukulan pertama musibah. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, kata Imam Tibi, idhunaka suratul musibah fayusabu ala sabar wa ba'daha yankasiru sawrah wa yatasalla al-musabu ba'da tasalli. Maka sebenarnya sabar ini adalah umpama pada waktu itu tembok. Pada waktu itu tembok. Maka ketika mana datangnya musibah, yang mana pada waktu itu ia cuba untuk memecahkan tembok kesabaran tadi, maka orang yang boleh sabar daripada pukulan pertama musibah, pahala dia banyak. Namun kalaulah dah lama dan dia pada waktu itu dah menjadi tenang, maka tak dapatlah pahala sabar yang pada waktu itu disebutkan. Dan pada waktu itu fayasiru sabru tab'an, maka sabar dah menjadi kebiasaan sebab dia dah tenang. Selepas 10 hari, seminggu berlalunya musibah, maka pada waktu itu dia dah menjadi tabi'i, dah menjadi secara semula jadi. Fala yusabu alaiha, maka tidaklah diberikan pahala pada waktu itu kerana telah menjadi kebiasaan. Wa amma idza lam yasir as-sabru tab'an, dan apabila seseorang itu kesabaran tidak menjadi semula jadi, walaupun pada waktu itu telah berlalunya waktu yang lama,
maka selagi mana ujian tadi meninggalkan kesan walaupun telah berlalunya waktu yang lama, kata para ulama, fayusabu, dia tetap akan dapat pahala. Walakinid darajatul a'la, tetapi sabar yang paling tinggi adalah seperti sabda Nabi, as-sabru fi sadmatil ula, sabar pada pukulan pertama musibah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis gharib daripada sanad ini. Riwayat yang ke-973, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru inda sadmatil ula, sabar adalah ketika pukulan pertama musibah, kerana itu adalah pukulan yang paling kuat. Memerlukan kesabaran dan kekuatan yang sangat kuat pada pukulan pertama musibah, maka ganjaran dia sangat besar. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bab yang ke-13, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi taqbilil mayit, berkenaan mencium mayat. Adakah boleh mencium mayat? Akan kita nampak ada orang bila setelah mandi dan sebagainya pada waktu itu mencium mayat. Adakah boleh? Jom kita lihat riwayatnya. 974. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah anil Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey. Sesungguhnya Nabi SAW qabbala, baginda telah mencium Uthman bin Maz'un, pada waktu itu Uthman bin Maz'un wa huwa mayyit, dalam keadaan beliau telah meninggal dunia. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, qabbala, maksudnya Nabi mencium. Siapakah Uthman bin Maz'un? Maka kata para ulama, Uthman bin Maz'un adalah saudara susuan Nabi SAW. Beliau antara sahabat yang telah berhijrah 2 kali ke Habsyah dan Madinah, dan beliau sempat mengikuti Nabi dalam peperangan Badar, dan beliau adalah orang yang paling awal, nombor 1 meninggal dunia di Madinah daripada kalangan Muhajirin. Beliau meninggal dunia pada bulan Sya'ban setelah 30 bulan daripada hijrah daripada Mekah. Maka ini adalah Uthman bin Maz'un. Maka Nabi sayang beliau. Maka Nabi SAW telah mencium beliau selepas daripada kewafatan beliau. Dan ini juga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila Nabi wafat, Abu Bakar cium Nabi SAW. Maka jawapannya, adakah boleh nak cium jenazah setelah meninggal dunia? Jawapannya adalah boleh. Wahwa yabki, dan pada waktu itu Nabi menangis. Maka dalam satu hadis ini kata para ulama, ada 2 pengajaran yang kita boleh dapat. Yang pertama, boleh mencium jenazah, dan yang kedua, boleh menangisi atas jenazah dengan syarat tidak melampau-lampau, dan pada waktu itu sehingga sampai kepada niyahah yang dilarang. Kata Imam Tirmizi, qala, ataupun perawi ragu-ragu, ainahu tadrifan, menitisnya air mata Nabi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anhum. Qalu, mereka berkata, sesungguhnya Abu Bakar telah mencium Nabi SAW ketika mana baginda telah wafat meninggal dunia. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-14, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi ghuslil mayyit, berkenaan memandikan jenazah. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Maka apakah hukum memandikan jenazah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka pada waktu itu kalaulah langsung dalam bandar, dalam kampung, dalam contohnya satu tempat, semua orang tak mandikan jenazah kerana tak tahu dan sebagainya, maka satu tempat tersebut berdosa. Kena ada orang yang pandai mandikan jenazah. Paling kurang dalam setiap rumah ada seorang yang boleh mandikan jenazah. Lalu kalaulah ada kematian, keluarga yang mandikan sendiri, tak perlu nak mengharapkan orang luar dan orang lain. Riwayat 975. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaimun qala hadatsana Khalid wa Mansur wa Hisham. Fa amma Khalid wa Hisham faqala an Muhammad wa Hafsah, wa qala Mansur an Muhammad an Ummi Atiyah qalat, telah berkata Ummu Atiyah, tufiat, telah meninggal dunia salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah nama Ummu Atiyah? Lihat kepada Arafah baris yang pertama, nama beliau adalah Nusaibah radhiyallahu anha.
Siapakah yang dimaksudkan dengan anak Nabi di sini? Lihat Arafah pada baris yang kedua, ada mengatakan Zainab, ada mengatakan Ruqayyah, ada mengatakan Ummu Kulthum. Wal mukhtarul awal, yang paling kuat adalah ianya adalah Zainab radhiyallahu anha. Maka bila Zainab telah meninggal dunia, maka sabda Nabi, irsilnaha, kepada para wanita yang memandikan anak perempuan Nabi. Sabda Nabi, mandikanlah Zainab witra sebanyak 3 kali, au khamsa, ataupun pada waktu itu sebanyak 5 kali basuhan, ataupun lebih daripada itu, in ra'aitunna, berdasarkan apa yang kamu rasa sesuai. In ra'aitunna, maka apa yang kamu rasa sesuai mandikan, yang penting bilangan ganjil. Maka daripada sini sunnah bila mandikan jenazah, maka bilangannya ganjil, 3, 5, 7, 9 dan sebagainya. Apakah yang dimaksudkan dengan in ra'aitunna? Lihat kepada Sahara pada baris yang kelima, ai ini tajtunna, jika keperluan adalah lebih daripada 3 ataupun 5, lil inqa, untuk membersihkan, maka pada waktu itu mandilah. Yang penting sabda Nabi dalam bentuk witir, dalam bentuk bilangan yang ganjil. Waghsilnaha, dan hendaklah kamu memandikannya dengan air dan sidir. Sidir maksudnya daun bidara. Waja'alna, dan jadikanlah fil akhirati, pada basuhan yang akhir, kafura, menggunakan kafur ataupun sesuatu daripada kafur. Itu adalah sunnah. Fa idza faragtunna, maka apabila kamu telah selesai, fa adhinnani, maka maklumkanlah aku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragna, maka kata Ummu Atiyah, bila kami telah selesai mandikan jenazah Zainab anak perempuan Nabi, adzannahu, maka kami telah maklumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa ilaina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada kami haqwahu. Apakah maksud haqwahu? Lihat kepada Arafah pada baris yang kelima. Haqwahu ay izarahu, Nabi telah berikan kepada mereka kain yang Nabi pakai. Maka Nabi bersabda, asyirnaha bihi, maka kafankanlah ataupun ikatlah beliau menggunakan kain ini. Kafankanlah beliau menggunakan kain ini. Maka berapakah pada waktu itu yang patut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, lihat kepada Sahara. Maka apakah yang dimaksudkan dengan al-haqwa? Yang dimaksudkan dengan al-haqwa pada waktu itu adalah kain. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan asyirnaha? Maksudnya adalah ath-thawbul ladzi 'alal jasad. Maksudnya jadikanlah kain ini sebagai kain yang melekat pada tubuh badan. Sebab jenazah dia ada beberapa kain. Nanti kita akan tiba pada bab tersebut. Maka apakah yang dimaksudkan dengan kain syiar? Iaitu ath-thawbul ladzi 'alal jasad. Kain yang pada waktu itu dipakai dan menyentuh pada tubuh jenazah. Li'annahu yali sya'rah, kerana ianya menyentuh kepada rambut jenazah. Maka itu yang Nabi suruh letakkan. Asyirnaha bihi. Berkata Hushaim, dan dalam hadis wa fi hadis ghairi haula, pada hadis yang lain, wala adri, dan aku tidak mengetahui, wala alla Hisham minhum, sama ada Hisham perawi di antara mereka. Qalat, maka pada waktu itu berkata Ummu Atiyah, wa dhafarna, dan kami telah menjadikan tocang, maksudnya kami telah mengikat sya'raha, rambut Zainab, menjadi 3 ikatan. Menjadi 3 ikatan. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah, berkata Syafi'iyah, para ulama Syafi'i, pada waktu itu dijadikan rambut wanita menjadi 3 ikatan. Menjadi 3 ikatan yang dilepaskan pada waktu itu di bahagian belakang tubuh badannya. Kata Imam Abu Hanifah, pada waktu itu dijadikan 2, pada waktu itu rambutnya, dan kedua-duanya dibawa kepada bahu, pada bahu dia. Maka masing-masing mempunyai dalil yang tersendiri. Imam Syafi'i menjadikan hadis seperti ini dalil, diikat 3 pada waktu itu rambut wanita tersebut. Berkata Hushaim, azunnu, aku menyangka, telah berkata fa'alqainahu khalfaha, maka kami telah meletakkan rambutnya pada bahagian belakang. Berkata Hushaim, telah memberikan hadis kepada kami Khalid min bainil qaum, daripada Hafsah dan Muhammad daripada Ummu Atiyah, di mana Ummu Atiyah berkata Nabi SAW telah bersabda kepada kami, ibda'na bimaya minha, maksudnya mulakanlah daripada bahagian kanan ketika mana nak memandi, dan pada waktu itu ketika mana nak membersihkan, bahkan ketika mana nak mengkafankan. Wa mawadhi'al wudu', dan mulakanlah daripada tempat-tempat yang telah terkena air wuduk untuk dimandikan.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Sulaim, berkata Imam Tirmizi, hadis Ummu Atiyah adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, sesungguhnya beliau telah berkata, ghuslul mayyit, memandikan jenazah adalah seperti mandi janabah. Maksudnya air kena sampai pada setiap anggota tubuh badan. Berkata Malik bin Anas, laisa li ghuslil mayyit indana haddun muakkad, tidak ada ketika untuk memandikan jenazah bagi kami sebarang ketetapan daripada sudut waktu. Walaysa lidzalika sifatun ma'lumah, kata Imam Malik, tidak ada untuk mandi jenazah cara yang khusus, walakin yutahhar, dan akan tetapi yang penting dibersihkan jenazah. Ini kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Berkata Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Malik berkata pada waktu itu secara umum, yughassal, dimandikan dan disucikan, wa idza unqiya, dan apabila telah dibersihkan jenazah tersebut, bima'il qarah, pada waktu itu dengan air yang dengan air sahaja. Al-qarah maksudnya al-khalis, dengan air sahaja, gariskan bawah tu itu. Au ma'in ghairi, ataupun dengan air yang lain. Ajza'ahu zalika, maka mencukupi perkara tersebut daripada tanggungjawab memandikannya. Maka kata Imam Malik bin Anas, yang penting bersih. Maka walaupun ada cara sunnahnya, tetapi yang wajib, yang sekurang-kurangnya adalah jenazah tersebut mesti dibersihkan. Maka kata Imam Syafi'i, walaupun itu adalah yang paling minimah, walakin akan tetapi ahabbu, aku suka, ahabbu ilayya, aku menyukai, ayyuk salah pada waktu itu dimandikan jenazah dengan bilangan yang ganjil. Maksudnya dicurahkan air dengan bilangan yang ganjil, sama ada 3 kali fasaidan ataupun lebih. La yunqasu, tidak dikurangkan daripada 3 kali. 5 qala, disebabkan apa yang Nabi SAW sabdakan kepada Ummu Atiyah, irsilnaha, basuhlah ia, bandikanlah ia 3 kali ataupun 5 kali. Wa in anqaw fi aqal min 3 marrat, walaupun dengan basuhan sekali ataupun 2 kali boleh bersih jenazah tadi, maka pada waktu itu sunnah 3 kali. Namun jika mereka dapat membersihkan jenazah kurang daripada 3 kali basuhan, ajza'aha, sebenarnya sudah mencukupi. Namun sunnahnya bilangan ganjil. Wala yara anna qaulan nabi, dan beliau tidak berpandangan sesungguhnya sabdaan Nabi SAW, innama huwa ala ma'nal inqa'i 3 aw 5 walam yuwaqqit, dan pada waktu itu beliau tidak menetapkan sebarang tempoh ataupun ketetapan. Wa kadzalika, begitulah juga telah berkata para fuqaha, wa hum a'lamu, dan mereka lebih mengetahui tentang maksud hadis Nabi SAW. Dan berkata Imam Ahmad dan Ishaq, wa naqulu wa takunul ghasalat, dan adalah basuhan-basuhan tersebut sebaik-baiknya menggunakan air dan juga daun bidara. Wa yakunu, dan hendaklah pada basuhan yang akhir ada sesuatu daripada kafur yang disertakan ketika mana nak membersihkan jenazah. Bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang menggunakan kasturi ataupun wangian untuk jenazah. Saya minta izin untuk minum. Kalau ada yang puasa, minta maaf. Asalnya nak puasa, tapi berturut-turut kelas daripada pagi tadi, maka tak mampu. Tekak pun menjadi kering. Afwan. Maka bab yang ke-15 berkenaan tentang kasturi. Adakah boleh menggunakan wangian untuk jenazah ataupun tak boleh? Lalu kalaulah jenazah itu dalam ihram, mazhab Syafi'i memang tak boleh. Sebab seperti mana waktu dia hidup, begitulah waktu dia meninggal dunia. Tapi kalau jenazah biasa, jawapan dia boleh. Wabi ilahi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Abi an Syu'bah an Khulaid bin Ja'far an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Nabi pernah ditanya berkenaan tentang kasturi. Maka sabda Nabi, huwa atyabu tibikum, ianya adalah sebaik-baik wangian kamu. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud wa Syababatu qala hadatsana Syu'batu an Khulaid bin Ja'far nahwa. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan itu adalah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq bahawa sunnah untuk menggunakan wangian pada jenazah. Wa qad kariha,
dan mengatakan makruh sebahagian ahli ilmu penggunaan kasturi untuk mayat. Wa qad rawahu al-Mustamir bin Rayyan, dan telah meriwayatkan Mustamir bin Rayyan juga daripada Abu Nadrah, daripada Abu Sa'id, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Ali telah berkata Yahya bin Sa'id, Mustamir bin Rayyan adalah thiqah, dan Khulaid bin Ja'far juga adalah thiqah. Maka Imam Tirmizi bawakan hadis ini nak menunjukkan bahawa boleh menggunakan wangian untuk jenazah. Ketika mana telah selesai mandi, maka boleh menggunakan wangian. Dan praktikalnya pada zaman kita pun begitu. Maka disabunkan jenazah, dan pada waktu itu selepas dikafankan, diletakkan minyak wangi pada jenazah. Bab yang ke-16, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fil ghusli min ghuslil mayyit, orang yang memandikan jenazah sunat untuk dia mandi. Lalu kalaulah contoh saya mandikan jenazah, bila dah habis mandi saya kena mandi. Bab yang ke-16, lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah. Ghuslul ghasil, untuk orang yang memandikan jenazah, apakah hukum untuk dia mandi selepas itu? Mustahabun, kata para ulama, adalah sunat, bukan wajib. Wa tarakal ghusla thabitun min ba'di salaf, dan ada sebahagian para ulama yang pada waktu itu tidak mandi setelah memandikan jenazah. Wa qila innahu sara mansukha, ada yang mengatakan mandi setelah memandikan jenazah hukumnya adalah mansuh. Namun jawapannya tidak mansuh, cuma ianya sunat. Afdal bila kita dah mandikan jenazah, selepas daripada itu kita mandi. Maka riwayat yang ke-977, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawaribi qala hadatsana Abdul Aziz bin al-Mukhtari an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, min ghuslihil ghuslu, daripada memandikan jenazah, al-ghuslu adanya mandi, wa min hamlihi, dan daripada membawa jenazah, al-wudu adanya wudu. Yang dimaksudkan di sini adalah al-mayyit, pada waktu itu adalah jenazah. Maka apakah maksud bila nak mengangkat jenazah kena ada wuduk? Maka ada beberapa penafsiran. Yang pertama, lihat kepada halaya. Maka kata para ulama, berwuduk ketika mana nak mengangkat jenazah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Okey, lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, berkata Al-Khattabi, la a'lamu minal fuqaha man yujibul ghusla min ghuslil mayyit. Maka kata Al-Khattabi, tidak ada seorang pun ulama yang kata wajib mandi setelah selesai memandikan jenazah, dan tidak pula berwuduk setelah mengangkat jenazah. Wala'allahu, maka mungkin ianya adalah secara sunat, kata Al-Khattabi. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa dhahaba ba'duhum, ada yang mengatakan wajib, namun majoriti pada waktu itu mengatakan kenapa perlu mandi ataupun perlu membersihkan diri dengan berwuduk, kerana kadangkala ada najis-najis yang terkeluar daripada badan jenazah tanpa kita sedar. Maka pada waktu itu kita basuh dengan berwuduk. Kalaulah kita mandikan jenazah, maka kita bersihkan dengan mandi. Dan ada yang mengatakan kenapa disunnahkan ketika mana nak membawa jenazah berwuduk? Maka pada waktu itu kalaulah perlu solat, liyatahayya, maka dah ada persediaan untuk solat ketika mana nak menyolatkan jenazah. Maka ini beberapa pandangan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah secara mauquf. Wa qad ikhtalafa, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang orang yang yughassilul mayyit, memandikan jenazah. Maka berkata sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, idza ghassala, apabila seseorang itu telah memandikan jenazah, fa alaihi al-ghuslu, maka hendaklah dia mandi. Dan sebahagian berkata alaihil wudu, hendaklah pada waktu itu berwuduk. Ada kata perlu mandi, ada kata perlu berwuduk sahaja. Berkata Malik bin Anas, astahibbu, aku suka al-ghusla, untuk mandi, min ghuslil mayyit, setelah selesai memandikan jenazah. Wala ara dzalika wajibah, dan aku tidak berpandangan yang mandi itu adalah wajib.
Dan beginilah juga pandangan Imam Syafi'i. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, man ghassala mayyita, barang siapa yang telah memandikan jenazah, arju, aku berharap, alla yajib alaihi al-ghusl, tidak wajib ke atasnya mandi. Wa ammal wudu, dan adapun berwuduk, fa aqallu ma qila fih, adalah sekurang-kurang pada apa yang telah disebutkan pada perbahasan ini. Maka kalaulah tak nak mandi, sekurang-kurangnya berwuduk setelah selesai mandikan jenazah. Berkata Ishaq, la budda, tidak mesti berwuduk. Wa kaduriyan, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak bahawa beliau berkata, la yaghtasilu, tidak perlu mandi, wala yatawaddau, dan tidak perlu berwuduk, man, orang yang ghassalal mayyit, telah memandikan jenazah. Maka ini pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk mandi setelah daripada selesai memandikan jenazah. Bab yang ke-17, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang, ma yustahabbu, apa yang sunnah, minal akfan, daripada kain kafan. Berapakah kadar kain kafan yang sunnah? Sekurang-kurang kain kafan adalah pada waktu itu menutup jenazah, sekurang-kurang, walaupun dengan sehelai kain, walaupun dengan apa pun warna, itu sekurang, itu paling minima. Tapi apakah yang sunnahnya? Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Jumpa tak? Pada baris yang pertama, kata para ulama, yustahabbu, disunnatkan pakaian yang berwarna putih, dan tidak boleh takfinuhu, pada waktu itu mengkebumikannya dengan baju, biasa. Dengan baju biasa yang digunakan sewaktu hidup. Dan warna yang paling disukai oleh Nabi SAW ketika mana nak mengebumikan jenazah adalah al-bayad, adalah warna putih. Wa ahabul qata'at, dan bahagian yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah al-qamis, pada waktu itu kain kafan yang berbentuk kemeja. Al-qamis berbentuk kemeja putih, maka dipakaikan kemeja putih. Bukanlah pada waktu itu kemeja macam jual kat kedai tu, tapi maksudnya daripada kain kafan, tapi dijadikan sebagai baju untuk jenazah. Dan dalam mazhab Syafi'i itu pun afdal, jadikan baju untuk jenazah. Wa wahabul aksam, dan kain yang paling disukai oleh Nabi adalah kain daripada Yaman, kain al-hibrah daripada Yaman. Maka ini adalah yang sunnah berkenaan tentang kain kafan. Riwayat 978, Wabi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu, pakaikanlah, min thiyabikum, daripada pakaian kamu yang putih, fa innaha, kerana sesungguhnya, min khairi thiyabikum, ianya adalah sebaik-baik pakaian kamu, wa kafinu, dan kebumikanlah, fiha, pada pakaian putih, mautakum, jenazah-jenazah kamu. Kata Imam Tirmizi, kata Imam Nawawi, sunnah untuk memakaikan jenazah dengan kain kafan putih adalah mujma', adalah ijma' keseluruhan para ulama'. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Samurah bin Jundub, Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis hasan sahih, wa huwa alladhi, dan itulah yang disukai oleh ahli ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak, ahabbu ilayya, yang paling disukai olehku, an yukaffana, adalah untuk dikebumikan jenazah itu pada pakaian yang dia biasa guna untuk solat. Kerana itu adalah pakaian ibadah dia. Maka kalaulah seseorang itu ada pakaian ibadah yang khusus, maka kata Abdullah bin Mubarak, pakaian itu yang paling afdal. Berkata Imam Ahmad dan Ishaq, ahabbu thiyab, pakaian yang paling afdal untuk dikebumikan jenazah, ayyukaffana fihal bayad, adalah warna putih. Wa yustahabbu, dan disunnahkan husnul kafan, pada waktu itu kafan yang sebaik-baiknya, tak perlu mahal, cuma pada waktu itu yang terbaik dan bersih. Bab yang ke-18, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Umar bin Yunus qala hadatsana Ikrimah bin Ammar an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Qatadah, daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza waliya ahadukum akhah, apabila telah menjadi orang yang bertanggungjawab salah seorang daripada kamu terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia, fal yuhassin, maka perelokkanlah kafanah, kain kafannya. Maka kalaulah pada waktu itu kita bertanggungjawab untuk menguruskan saudara kita,
maka buatlah yang terbaik. Maka apakah yang terbaik? Warna putih, dan pada waktu itu lengkap, sekurang-kurangnya tiga lapisan dan sebagainya. Dan dalam riwayat ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Abdullah, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Abdullah bin Mubarak telah berkata Salam bin Abi Muti' pada ungkapan Nabi, wal yuhassin ahadukum kafana akhi, dan hendaklah memperelokkan salah seorang daripada kamu kain kafan saudaranya. Maka beliau berkata, yang dimaksudkan dengan memperelok adalah as-safa, mesti kena bersih. Walaysa bil murtafi, dan tidak perlulah dengan harga yang mahal. Al-murtafi ay fil qimah, tidak perlu dengan harga yang mahal. Bab yang ke-19, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, fi kam, pada bilangan berapakah kufinan Nabi SAW, Nabi telah dikafankan. Maka berapa bilangan helai kain yang Nabi SAW telah dikafankan. Maka lihat kepada Arafah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pada baris yang pertama, an-nakafnahu, bahawa kain kafan Nabi SAW adalah 3 helai kain, salas ardiyah, 3 helai kain. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wal khilafu fil awlawiyah lal jawaz, yang dimaksudkan di sini adalah sudah afdal. Adapun sekurang-kurang kita tahu pada waktu itu asalkan menutup jenazah apapun warna tak mengapa, tapi afdalnya adalah 3 helai dan 3 pasang kain yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Berkata Imam Malik, kata Imam Malik pula, dalam pakaian dalam kain kafan Nabi tidak ada pada waktu itu serban, dan tidak ada pada waktu itu baju. Pada waktu itu baju tak ada serban dan baju. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata para ulama, boleh untuk memakaikan serban, sebab itu ada sebahagian orang bila mandikan jenazah dipakaikan serban. Boleh nak pakaikan serban, sama ada serban waktu dia hidup ataupun serban daripada lebihan kain kafan, boleh pada waktu itu nak pakaikan serban. Kerana Abdullah bin Umar, baris yang ketiga Arafah, kerana Abdullah bin Umar kafana benah, telah mengkafankan anak lelakinya Waqid pada waktu itu dengan serban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan tentang kain apa yang digunakan, berkenaan tentang apakah yang digunakan, wa asahuma fil bab, maka riwayat yang paling sahih menunjukkan pada waktu itu Nabi dikafankan dengan 3 lapisan kain. 3 lapisan kain, maksudnya daripada kepala hingga kepada kedua kaki baginda pada waktu itu adalah kain kafan 3 helai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Malik kata afdal khamsah thiyab, pada waktu itu 5 helai. Dan juga ada riwayat mengatakan 7 helai. Pada Tabaqat Ibnu Sa'ad, bahawa Nabi dikebumikan dalam 7 helai kain dan sebagainya. Maka ada beberapa penambahan riwayat yang lain. Jom kita baca hadis. Riwayat yang ke-980. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hafs bin Ghiyath an Hisham bin Urwah an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuffina an-nabiy, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikafankan fi thalathati athwab, pada 3 helai kain, bidin berwarna putih, yamaniyah, kain yang berasal daripada Yaman. Laisa fiha, tidak ada pada kafan Nabi pada waktu itu baju, wala imamah, dan tidak ada serban. Qala, telah berkata, fadzakaru, maka telah disebutkan kepada Aisyah ungkapan mereka, bahawa ada yang mengatakan Nabi dikebumikan fi thawbaini, pada 2 baju, wa burdin hibrah, dan pada kain hibarah. Maka hibarah ni maksudnya kain yang ada jalur. Faqalat, maka kata Aisyah, qad utiya bil burdi, pada awalnya memang betul telah dibawakan pada waktu itu kain yang berjalur untuk mengkebumikan Nabi. Walakinnahum, akan tetapi mereka sahabat yang memandikan Nabi, rudduhu, telah memulangkan semula kain-kain tersebut. Walam yukaffinu fih, dan Nabi tidak dikebumikan di dalam baju, dan juga tidak pada kain yang berjalur. Al-burdul hibarah, kain yang berjalur. Maka berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Riwayat 981. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Bishr bin Sari an Zaidah an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kafana, telah dikafankan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib sesungguhnya Nabi telah mengkafankan Hamzah bin Abdul Muttalib fi namiratin fi thawbin wahid, pada waktu itu hanya menggunakan sehelai baju sahaja.
Sebab itu kita nampak bahawa sekurang-kurang kafan pada waktu itu cukup sehelai baju. Apakah itu namirah? Namirah lihat sahara baris yang kedua, kisah pada waktu itu kain, au burdah, ataupun pada waktu itu kain yang diperbuat daripada suf, daripada bulu. Maka sebab itu kata para ulama, sekurang-kurang kafan maka sehelai kain pun cukup, asalkan pada waktu itu menutup dan menyembunyikan jenazah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan berkenaan tentang kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat mukhtalifah yang sebenarnya ada perbezaan pada setiap riwayat. Wa hadis Aisyah, Imam Tirmizi berkata hadis yang paling sahih berkenaan tentang kafan Nabi adalah hadis Aisyah yang telah diriwayatkan berkenaan tentang kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri telah berkata, yukaffanur rajul, dikafankan seseorang lelaki itu fi thalathati athwab, pada 3 lapisan kain. In syi'ta, jika mahu, fi qamisin, ada 1 baju, wa lifafatain, dan ada 2 kain. Wa in syi'ta, jika mahu, fi thalathi lafaif, pada waktu itu 3 helai kain. Maka ada pilihan, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Kalaulah ada pada waktu itu yang nak pakaikan baju, maksudnya bukan baju t-shirt, baju daripada kain kafan tapi dijadikan macam baju, maka pada waktu itu boleh. Kalaulah nak semua kain sahaja 3 helai pun pada waktu itu boleh. Wa yujzi'u, dan mencukupi sekurang-kurang kafan adalah thaubun wahid, pada waktu itu hanya sehelai kain. Illam yajidu, jika mereka tidak mendapati lagi 2 helai. Sebab itu Hamzah Nabi kebumikan dalam 1 helai sahaja, sebab pada waktu itu dalam keadaan perang. Wa thaubani, dan kalaulah ada dua lapisan kain, itu pun mencukupi. Wa thalathah, dan kalaulah ada 3 helai kain untuk orang yang memang ada, kata Sufyan Ats-Tsauri, ahabbu ilaihim, itu adalah yang paling disukai dan dicintai. Dan inilah juga pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Wa qalu, dan mereka berkata, tukaffanul mar'ah, sementara wanita dikebumikan dalam 5 lapisan kain. 5 lapisan, wanita 5 dan lelaki 3. Bab yang ke-20, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan at-ta'am, berkenaan tentang makanan yusna'u, yang dibuatkan untuk ahli keluarga si mati. Sunnah, bila ada kematian maka kita tolong hantar makanan untuk keluarga si mati. Tapi di negara kita berbeza, pada waktu itu si mati yang uruskan makanan. Walaupun boleh, cuma sunnahnya pada waktu itu ahli keluarga, jiran tetangga ataupun masyarakat qaryah yang menyediakan makanan untuk si mati. Sebab orang tengah kehilangan, orang pada waktu itu tengah fikir macam-macam, maka kita yang tolong uruskan makanan jika ada orang yang meninggal dunia. Dan itu adalah sunnah. Riwayat 982. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Mani wa Ali bin Hujr qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Khalid an abihi an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ketika mana telah sampai na'yu, berita kematian ayah kami Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isna'u, buatkanlah kamu li ahli Ja'far, untuk keluarga Ja'far, ta'aman, akan makanan, fa innahu, kerana sesungguhnya mereka telah datang kepada mereka, ma yashghalahum, apa yang menyibukkan mereka untuk berfikir tentang makan. Mereka baru kehilangan, dalam keadaan gundah gulana dan sebagainya, maka sediakanlah makanan untuk mereka. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa qad kana ba'du ahli ilmi, dan adalah menjadi kebiasaan sebahagian daripada ahli ilmu, mereka menyukai untuk dihantarkan makanan kepada keluarga si mati, bisyai'in, dengan sesuatu makanan walaupun sedikit, li syughlihim, kerana keluarga si mati sedang sibuk dengan ujian yang menimpa. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i. Dan siapakah Ja'far? Beliau adalah Ja'far bin Khalid bin Sarah, dan beliau adalah seorang perawi yang thiqah. Ibnu Jurayd ada mengambil hadis daripadanya. Bab yang ke-21, bab ma jaa fi nahyi an darbil hudud, bab pada hadis yang datang berkenaan tentang larangan pada waktu itu memukul pipi. Wa syaqqil juyub, mengoyakkan pada waktu itu baju. Indal musibah, ketika mana ditimpa musibah.
maka ini tak boleh. Ketika mana timpa musibah, maka pada waktu itu mengoyakkan baju, memukul pipi, mencederakan badan, maka itu tidak boleh. Itu adalah di antara cara Arab-Arab jahiliyah yang mereka lakukan ketika mana mereka berada dalam kesedihan. Okey, kita berhenti di sini, kita sambung balik nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa jam 3 petang insya-Allah.